yang mana pelajar saya sila bergerak ke kanan saya. So kita semua memang faham lah dia punya arahan tu. So kita move ke kanan. Move ke kanan dia lah. Tapi ada seorang tu statik di depan ustaz lah. Tapi dia tak pandang tak apa, dia cuma tunduk je. Lepas tu tiba-tiba ustaz cakap, kalau tempat asal kau dekat atas, kau pergi balik tempat asal kau. Jangan ganggu budak-budak ni. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, sebelum kita mulakan video, aku nak bagi tahu, ilmu ni penting. Dan apa ilmu kena belajar. Nak belajar kat mana? Export Overseas Academy, yang mana platform ni adalah platform yang terbaik di mana korang nak cari duit tepi, student ke, cari rumah ke, ataupun korang ni adalah siapa-siapa yang nak cari duit tepi, join kelas ni. Betul. Dan aku yakin ramai korang tahu pasal eBay ni, tapi tak tahu macam mana nak set up, macam mana nak guna. Jadinya korang masuk kelas Dr. Zul Arifin ni. Sebab apa? Sebab dekat kelas ni korang boleh belajar secara online ataupun face to face. Dan korang boleh pilih tadi yang korang nak dekat link di description bawah. Lagi daftar sekarang. Okay guys, malam ni kita ada caller baru. Wah, katanya kampung ni adalah daripada Melaka. Melaka. Mantap orang kampung. Okay, jadi kita bersama caller baru, tentunya cerita yang lebih fresh, pengalaman baru. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Daripada korang yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, boleh follow kami di platform tersebut. Dan bagi korang yang ada cerita nak kongsi di platform Santai Chill, nak datang ke studio ataupun nak jadi caller, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Macam yang aku cakap, malam ni ada caller baru. Jadinya kita nak perkenalkan dia dulu. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Apa khabar Santai Chill? Alhamdulillah. Baik. Melaka kat mana? Orang Lubuk sini. Oh, okey. Dekat. China jauh. Okey. Kenapa tak datang studio je kan? Mula dah tanya, dia kata caller dulu, nanti baru kalau ada part tu baru dia akan datang. Okey, faham. Okey Ain. Jadi apa ni? Sekarang tengah buat apa? Belajar ke? Bekerja ke? Okey, sekarang saya dah bekerja dekat Shah Alam. Bekerja kat Shah Alam. Sebab tu saya tak boleh nak attend dekat studio awal ni. Okey, faham. Okey, baik. Untuk hari ni cerita apa nak kongsi dengan Santai Chill? Okey, so untuk cerita pertama saya akan sharekan satu kisah lah. Kisah ni berkenaan dengan sekolah menengah saya lah, masa tahun 2003 macam tu. So dekat Melaka lah ni, betul dekat Melaka. Tapi baik. Bukan sekolah Lubuk sini lah. Bukan Okey. Bukan. Okey, so saya sekolah di salah satu sekolah asrama dekat Negeri Melaka. Kalau saya sebut, saya bagi hint pun, saya rasa orang Melaka mesti tahu pasal sekolah ni lah. So dia salah satu sekolah menengah agama dan khas untuk perempuan saja. Okey, tahu. Okey. Dan dia antara sekolah yang orang kata apa, yang antara sekolah yang lama lah, yang dah lama beroperasi. Okey. So cerita dia berkenaan dengan Dewan Utama sekolah ni. So okey, masa kejadian tu berlaku, waktu tu saya form 3, sedang menuntut lagi lah. So waktu tu saya aktif main bola jaring. And then
untuk jadual latihan ni, biasanya kalau macam kami, pagi memang sibuk dengan kelas. So biasanya kalau training kita akan tukar ke waktu petang atau malam. Tapi kebiasaannya akan buat pada waktu malam lah. So waktu kejadian ni berlaku, bergiliran untuk training waktu malam. And bila waktu malam kita tak boleh nak pakai padang, so kita akan tukar ke Dewan Besar. Cerita dia mula dekat Dewan Besar ni lah. Okay. So macam biasa sebelum nak guna Dewan Besar ni, salah seorang player akan pergi buat tempahan lah. Kiranya kita tempahan untuk ambil kunci semua. And then masa ambil kunci tu memang orang office ada bagi tahu lah. Dia kata malam ni memang tak ada siapa yang pakai, memang budak-budak netball saja yang akan masuk lah. Okay, so kita tak ada masalah lah, okay je. And then so masuk macam biasa, kami masuk 2 team, bawah 15 dan bawah 18. Dan kita training macam biasa. Tapi malam tu memang agak menakutkan jugalah, sebab daripada awal lagi dah start kena gangguan. So gangguan dia mula macam ni. Masa tu baru dalam 10 minit saya rasa. 10 minit baru start latihan. Kemudian tiba-tiba Dewan blackout. Sebenarnya masalah Dewan blackout ni memang selalu, tapi kita tak expect yang akan bawa ke benda lain. So mula-mula jadi tu kita treat macam normal punya gangguan lah. Then saya waktu tu ada senior. So senior ni dia tahu mana location tempat nak tolak balik fuse tu kan, ada kotak fuse tu. So dia orang pergilah, dia pergi betulkan. So okey balik macam biasa. So kita assume tendang, kira apa, fuse tu tendang macam biasa sajalah, tak ada apa-apa yang pelik lah. And then so jurulatih kata continue balik training macam biasa. So kita main. And then tak lama, dalam 20 minit lepas tu blackout dia sekali. Okay, blackout kali kedua ni ada satu gangguan lain yang datang juga. So masa blackout tu, dalam berapa saat lepas blackout tu, tiba-tiba kalau Hafiz dengan Syuk perasan, dekat Dewan ni kita ada gantung gambar-gambar kenamaan. Lepas tu ada jatah-jatah negeri kan, setiap negeri. So dekat Dewan tu dia gantung gambar kenamaan dekat bahagian depan, dekat pentas utama tu. Lepas tu jatah negeri tu dia akan gantung dekat setiap pintu Dewan. So masa blackout tu tiba-tiba gambar-gambar kenamaan tu jatuh. Tapi dia jatuh secara bergili-gili. Maksud dia tak macam tu. Ada jatuh keliling. Dengan jatah negeri tu lah semua jatuh. Okay. So masa tu memang semua terkejut. Dan sebab saya ni waktu tu baru form 3, so kita tak berapa familiar lagi dengan nak kaitkan dengan kisah mistik ke apa kan. So kita cakap, kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Lepas tu sini ada yang cakap dengan jurulatih, dia kata puan malam ni macam tak okey nak training kat sini. Saya rasa better kita balik lah. Tapi masa jurulatih kita tak puas hati lagi, sebab jurulatih saya ni orang luar. Dia bukan cikgu sekolah tu. Okay. Lepas tu jurulatih kata tak apa macam ni, kita try betulkan lagi dekat kotak di belakang. Tapi masa tu senior saya dia macam reject lah, dia tak nak. Sebab dia rasa macam dia tak kena. Lepas tu tak lama lepas tu tiba-tiba dengar macam bunyi alat muzik. Dekat belakang Dewan ni dia ada satu bilik yang khas untuk budak nasib training tau. So dalam tu memang ada alat-alat muzik untuk budak nasib pakai lah. So tiba-tiba kita dengar redeem macam budak nasib tengah training. So masa tu memang dah pelik dah. Sebab kalau ikutkan yang kata player yang seorang tu, dia kata malam tu memang tak ada siapa yang pakai. Seorang je. And then masa masuk tu pun, masa mula-mula masuk, Dewan tu memang gelap. So memang tak ada orang lah. Tapi bila dengar bunyi tu, so jurulatih memang dah rasa macam ada yang tak kena lah. And then dia kata tak apalah, kalau macam tu kita kemas barang keluar. Okay, so kami semua ambil lah barang-barang bola semua nak keluar. On the way nak keluar tu, so tiba-tiba masa tu ada seorang player yang pegang bola. Dia macam ada beg bola tu. Dia kata beg bola tu kena tarik ke belakang, dia terlepas tu. So bola tu bertabur dekat atas lantai. Okay. And then dalam gelap tu bola tu melantun tu. Dia melantun sendiri. Bola tu melantun. Okay. Tapi sebab gelap kita tak nampak tau. Kita ingat budak-budak yang main sebab ramai kan dalam tu. Tapi memang lepas dengar bunyi bola tu memang semua lari lah keluar, dengan jurulatih pun lari. Tapi senior ni kebiasaan sebab macam kami sekolah agama kan, so diorang ni
dah biasa dengan keadaan macam tu rasanya. So ada yang dah menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang dah azan. Lepas tu ada yang dah cakap, ada sini cakap, okey semua keluar. Tak payah bawa barang. Letak je barang dalam tu, semua lari lah. Lari keluar, pergi dekat tepi dewan. So dekat tepi dewan tu bertangga. So kita berkumpul kat tepi dewan tu dulu. And then jurulatih call cikgu lah. Lepas tu cikgu datang. Cikgu datang bawa wadah lelaki. And then lepas tu bila wadah lelaki dengan cikgu ni masuk dalam dewan. Sebab cikgu nak tengok lah apa yang jadi sebenarnya. Lepas tu cikgu lelaki ni keluar balik. Dia cakap tak payah proceed training lah. Saya rasa malam ni memang tak bagus lah untuk awak continue lagi. So dia minta semua player ni turun berkumpul dekat surau kat bahagian bawah lah. So masa kita orang bangun nak turun ke surau tu, bola-bola yang kat dalam tadi ada something yang baling keluar. Dia baling ke arah kami lah. So kita memang tak tunggulah. Lepas dah tengok macam tu, memang semua lari berterabur pergi surau. Okay. Memang terbiar je barang-barang tu. Okay, lepas tu dah sampai surau, ada satu lagi insiden yang jadi lah masa tu. So bila sampai surau ni, kita ni memang tak sempat nak kira cukup ke tak member-member yang ada tadi yang training sama-sama ni kan. So bila dah sampai kat surau, ustaz dah datang, cikgu pun dah datang, warden pun dah datang. Lepas tu jurulatih cakap, okey sekarang kira cukup tak awak punya team members. Lepas tu kita kira ada lebih seorang. Kira lebih seorang. Tapi masa tu kita tak tahu ada lebih seorang lagi. Sebab kita assume macam mungkin yang seorang ni tim yang lagi satu. So yang kumpulan lagi satu pun ingat yang lebih ni tim lagi satu punya. Tapi masa tu bila jurulatih perasan ada lebih seorang tu, dia dah cakap-cakap lah dengan ustaz dengan warden. Lepas tu tiba-tiba ustaz cakap, okay, mana pelajar saya sila bergerak ke kanan saya. So kita semua memang faham lah dia punya arahan tu. So kita move ke kanan dia lah. Tapi ada seorang tu statik di depan ustaz lah. Tapi dia tak pandang tak apa, dia cuma tunduk je. Tapi kita nampak macam orang biasa lah, macam student biasa. Tak ada apa-apa yang menakutkan ke apa. Lepas tu tiba-tiba ustaz cakap, kalau tempat asal kau dekat atas, kau pergi balik tempat asal kau. Jangan ganggu budak-budak ni. So bila ustaz cakap macam tu, kita terus macam, okey, apa yang ada dekat sebelah kita orang ni. Tapi muka dia memang muka macam student. So kita tak rasa nak cakap seram ke apa ke, memang tak ada lah. Cuma bila ustaz cakap macam tu, kita adalah rasa macam pelik kan. Kenapa tiba-tiba cakap macam ni. Lepas tu dia yang student yang seorang ni, dia terus pusing. Dia keluar daripada koridor surau tu. Dan saya tak tahu dah dia pergi mana, sebab memang kami dah tak pandang dah lepas tu. Lepas tu bila dah settle semua, barulah ustaz cakap, sebenarnya yang tadi tu bukan pelajar, bukan dari kalangan awak. Dia cuma nak bersama-sama dengan awak. Sebab tu saya kata tadi balik cepat. Ada orang lain yang tunggu dekat situ. So dia cakap macam tu lah. Tapi malam tu memang kita orang semua tidur berimpit lah. Sebab dia play netball ni, dia orang dah ada disediakan satu dorm, kiranya satu dorm yang memang khas untuk kami lah. Memang malam tu semua tidur bawah. Memang takut lah. Sebab takut dia bersambung lagi cerita tu dekat asrama. And then esok tu pagi, warden panggil lah. Warden panggil dengan cikgu. Dia kata, okay, sekarang ni kita pergi dewan ambil balik barang-barang. Okey lah, kami pun turun. Dalam hati memang takut lah. Sebab masa tu baru lagi kan jadi. So bila kita sampai dewan, kita tengok memang tak ada bola bersepah dekat kawasan luar tu. And then dalam dewan tu tak ada benda yang jatuh. Semua macam back to normal. Dan barang-barang kami tu semua ada dekat tengah-tengah dewan tu. Macam dah ada orang yang kumpulkan dekat tengah dewan. Tapi tak sure lah orang ke ataupun cleaner ke yang kumpul apa. Yang gambar jatuh tadi pun dah naik atas balik. Memang semua ada kat tempat asal. Tak ada pecah yang jatuh. Tak ada. Tapi malam tu yang kami tengok tu memang semua jatuh terabur lah. Memang kalau ikutkan pagi tu kita dah apa yang jadi dalam dewan tu kan. Kita dah tahu dah macam mana keadaan dia. Tapi bila masuk tu semua terkejut lah. Sebab tengok semua macam tak ada apa-apa. Tapi ustaz tahulah. Ustaz dia tahu. So dia kata normal dia tidak tak apa. Cuma dia minta kat kami jangan training lagi lah kat situ. Normal
Aku macam tu tak normal Mat. Gila. Sebab ustaz tu dah lama. Okay. Sekolah tu memang banyak kisah. Okay, lepas tu budak yang masa tu ustaz cakap okay, yang mana pelajar saya bergerak ke kanan. Pasal ada seorang tu yang stay kan. Muka dia tak family ke? Macam member ke atau junior ke? Tak ada yang kenal lah. Sebab dia macam ni. Sebab macam saya tak pastilah yang lain kan. Tapi kalau dalam team netball ni ramai yang ingat yang ni budak form 1. So budak form 1 ni kita tak berapa kenal lagi muka-muka dia. Sebab baru masuk kan. So kita assume tu salah satu lah. Sebab tu kita macam tak terfikir pun yang tu bukan student. Tapi and then masa training tu pun baru 2 kali. Sebab kita baru nak gather dengan orang-orang baru. So tak berapa macam sangat lah. Masa main tu Ain perasan tak dia main sekali ke atau tak? Ke memang tak perasan langsung? Tak ada. Saya memang tak perasan dia. Memang tak perasan lah. Okay. Sebab walaupun saya main bawah 15 time tu, tapi sebab kita tengah sibuk dengan kita punya rutin sendiri. Kita memang tak perasan lah yang baru-baru. Okay, secara zahirnya memang semua orang dengan cikgu-cikgu sekali nampak budak tu. Julatin nampak. Gila. Sebab dia memang berdiri face to face dengan ustaz. Dia macam orang kata kena pasung. Saya pun tak tahulah, tak pastilah. Adalah mungkin sebab nampak macam ustaz dia baca-baca sebelum dia cakap tu kan. Tapi kita tak berapa tahu sangat lah bab-bab tu. So budak tu dia macam mana dia punya muka dia? Adakah macam orang biasa berkulit putih ke ataupun dia kulit? Dia punya fizikal dia tu dia tak putih sangat. Dia macam kita cakap macam ada muka tu macam gelap-gelap sikit lah. Yang saya ingat lah. Then ketinggian tu tak berapa tinggi. Macam normal. Memang macam normal betul. Macam student biasa. And then dia berpakaian tu memang pakaian attire macam orang bersukan lah. Dia ada seluar, baju, t-shirt semua. Sebab tu kita tak assume benda tu pelik. Sebab tak tahu. Tapi ni lah orang cakap yang benda itu kan dia mungkin boleh tidur ke, saya tak pastilah. Itu mungkin kena tanya orang lagi pakar lah kan. Baik. Okey, cerita memang bagi aku ini antara cerita asrama lah. Dia cerita sekolah yang bagi aku dia agak jahat. Dia permainan dia bersiap baling. Saya tu, jahat. Itulah. Lepas tu dia baling bola keluar kan. Ni itu nakal kan. Lepas tu yang tak belah, dia boleh zahirkan diri dia dekat semua orang tau. Okey, satu lagi aku tak ada. Main bola jaring betul? Okey, masa dia training tu position dekat mana? Apa attire dia pakai? GK ke apa? Dia tak pakai lah. Yang kita pakai tu sebab masa tu kita tak start game berapa semua. Biasanya kalau pakai yang tanda tu untuk waktu game kan. Ni just macam kita baru nak buat warm up macam tu. Alah, jaring pula mana ada GK. Kau pun agak-agak lah. Okay, baik. Okay, boleh tangkap juga sebenarnya. Aku dapat tangkap sekolah mana ni. Jadi aku cakap, hebat sekolah ni. Jadi okay, itu cerita yang pertama. Mungkin ada ke cerita lain yang berkaitan sekolah ni atau Ain nak ceritakan pengalaman lain? Okay, saya tambah sikit pasal sekolah ni. Okay, baik. And then tapi cerita ni pendek je lah. Okay, masa tu saya ingat lagi. Waktu tu saya masih lagi dekat keadaan tidur. Ada satu kumpulan pekerja dia datang wiring dekat sekolah. And then dia wiring tu asrama dengan surau. So asrama saya ni memang sebelah surau. Memang kita hari-hari jumpa lah grup ni. And then satu hari tu waktu tu tak silap saya waktu makan tengah hari, memang student semua dah turun. And then pekerja-pekerja ni diorang pun stop untuk lunch. So tapi dia dibenarkan makan dekat dalam dia orang makan. Cuma bahagian dia tu dia dah asing lah untuk kerja-kerja ni. Dan lepas tu ada salah seorang staff, bukan staff maksudnya pekerja tu datang tanya kami lah. Dia kata dekat surau dekat mana kan. Sebab masa tu dia tak buat lagi wiring surau tu, dia buat kat sama ni, dekat sebelah ni, dekat ujung sekali. Lepas tu dia pergi. And then dia nak semain Zohor. Dia pergi dengan ada seorang lagi kawan dia. Lepas tu kami ni lepas makan macam biasa naik dorm dulu, tukar baju dan baru pergi semayang Zuhur dekat surau. Sekiranya masa tu memang dia orang semayang dulu lah. Kiranya pekerja-pekerja yang semayang dulu dia dah keluar, baru student masuk lah. And then lepas
dah settle kami semayang, tiba-tiba pekerja ni datang jumpa salah seorang staff dekat sekolah. Masa tu sebab kami lepas main Zuhur ni kami kena prep dekat kelas. So bila naik tu nampak pekerja ni yang tadi yang jumpa kami waktu makan tu, dia pergi jumpa staff dekat yang staff tu memang kenal kami lah. So kiranya lepas habis prep tu jadi macam busybody juga. Tak tahu kenapa, sebab nampak macam cara dia bercerita tu macam ada benda yang tak kena lah. Dan lepas tu kawan saya berbuat tanya dengan staff tu, tadi yang pekerja tu jumpa cik, kenapa? Ada masalah ke? So dia cakap dia pergi surau ke tadi? Staff tanya macam tu. Dia cakap dia jumpa kita orang tanya surau kat mana bila nak semain tu. Lepas tu tak adalah, tak ada apa, cuma macam biasalah, awak pun tahu kan sekolah ni macam mana kan. Lepas tu saya terus tanya lah, kenapa? Ada yang tak kena kan? Lepas tu dah lama tu baru staff kita. Dia kata waktu dia masuk surau, waktu dia nak melangkah masuk pintu depan lah, kira main door surau tu. Dia cakap dia nampak ada tokong kecil dekat dalam surau. Macam apa, orang Cina punya yang apa, tempat Cina punya tempat sembah macam dia kata dekat tengah-tengah surau. So dia terkejut, dia ingat macam mana benda ni boleh ada dalam surau. Lepas tu dia keluar dia cakap dengan kawan ni. Dan lepas tu bila kawan dia masuk, kawan dia pun nampak benda tu. Tapi masa kawan dia masuk tu, kawan dia kata ada orang dekat depan tempat tempat semayang tu. Lepas tu dua-dua terus keluar. Tu yang dia pergi jumpa staff. Dia tanya kenapa ada benda tu dalam surau. Lepas tu staff kata mana ada, tu kan surau untuk Muslim, takkanlah ada benda-benda macam tu. Tapi lepas tu staff cakap lah jangan pelik lah, sebab sekolah ni memang kadang-kadang apa yang kita nampak tu tak sama dengan apa yang betul-betul punya keadaan lah. Dia cakap macam tu. And then lepas tu macam cerita tu tak tahu lah, mungkin staff ni cerita dekat orang lain, sebenarnya tersebar lah. And then lama-lama ramai lah yang tahu pasal apa yang jadi dalam tu. Dia tak adalah seram, tapi yelah terkejut lah kan, sebab kita masuk surau tengok ada tempat macam tu dekat tengah-tengah surau. Setiap ada orang ni kan, tu macam pelik lah. Tu antara yang jadi dekat dalam surau lah. Sekolah ni dia memang kalau saya tak pastilah sekarang masih lagi macam tu ke tak. Tapi waktu saya dulu memang ada gangguan yang heavy, ada gangguan yang light pun ada juga. And ada gangguan yang sampai ganggu student daripada luar. Maksudnya sebab sekolah saya tu dia facing asrama Kuala Melaka. Masa tu lah tu dia pernah ada sekali tu gangguan Kuala Melaka punya student kena setia beramai, tapi benda tu datang daripada sekolah kami. Macam tu lah dia punya cerita dia. Dia memang heavy lah kat situ. Ni adalah sekolah agama kan? Macam mana sekolah agama yang sampai dia punya orang kata permainan dia sampai ke dalam surau. Surau pula. Surau. Aku jadi macam macam mana dalam surau? Yalah, sekolah agama yang orang kata pelajar-pelajar sekolah agama ni akan sentiasa dia orang punya pendidikan kan, memang akan belajar agama. Surau tu ada selalu tempat dia orang ataupun kita sendiri beribadah. Macam mana boleh sampai gangguan macam tu? Adakah sekolah ni dulu tanah perkuan, klise punya ayat lah? Kalau ikutkan cerita, sebab yang ni saya dengar pada orang-orang lama lah. Sebab waktu tu arwah tu masih ada. Kiranya sekolah ni antara yang terkenal juga dulu. And orang-orang yang meneroka kawasan tapak sekolah tu dulu, salah seorangnya orang kampung saya, kira kawan atuk saya lah. So dia cakap masa sebelum sekolah tu buka, itu asalnya ladang kelapa sawit tapi penuh dengan kubur. And kubur tu dia bercampur-campur. And salah satu kubur tu adalah kubur orang yang terkenal, tapi saya tak pasti. Saya tak pasti nama. Saya tak ingat lah sebab cerita dah lama kan. And then memang dekat dewan besar tu pun memang tapak kubur, dan ada kubur yang tak dialihkan lah, yang tak boleh nak dialihkan. So dia maintain dekat belakang dewan tu. Kalau macam kami student, kemas-kemas waktu gotong memang akan nampak lah batu-batu tu, tapi kita tak kacau lah macam tu. Okay. Okay, yang ni penonton tak boleh nak komen lah. Dia kata alah klise lah sikit-sikit. Kalau
sekolah tapak kubur apa semua kan. Tapi ini benda ada kan. Benda bukti ada. Diorang boleh nampak tau. Tapi yang unik kat sini, macam mana ada tokong kecil. Yalah. Dalam surau kita tak expect benda tu tokong. Kita expect dia yalah selalu makmum. Nampakan ingatkan ada orang sembahyang sama-sama kan. Betul. Jadi sekolah ni takut mat. Walaupun sekolah perempuan, aku rasa kalau lelaki duduk pun mak takut mat. Betul lah. Aku tak boleh imagine lah. Memang kadang macam sekolah pondok, tapi kadang aku ada tanya dia, sebab sekolah pondok tapi kebanyakan dia duduk dalam kan. Kadang dia kata ujian ni biasa. Cuma itulah, bila bermain dengan kata penampakan, dengan real fizikal sekali ni macam wah, dia ni betul kebal Betul. Alright, okay. Tapi yang ni kalau yang ada Chinese tengok ataupun agama lain tengok, kau jangan salah faham bukan kita nak campur adukkan isu apa tak. Yang ni pengalaman. Bukan. Okay, risau juga. Betul. Okay, baik. Itu cerita tentang sekolah angin. Okay, ada cerita lain? Okay, next cerita kedua ni saya akan cerita pasal taman perumahan. Okay, cerita kedua ni saya bagi tajuk kan. Saya bagi tajuk dia pengubat rindu. Tajuk dia macam klise sikit. Macam ubat rindu. Cerita dia memang macam ada mistik sikit lah. Okay, baik. So, okay, taman perumahan ini kiranya rumah pertama family saya lah. Waktu pindah ni, sebelum pindah ni saya duduk kampung. Duduk dengan nenek dengan atuk. And then so bila first beli tu, saya dalam tahun 2008 macam tu. Taman perumahan tu baru naik. Dan masa tu baru ada dua line rumah. Memang tak ada apa-apa lagi kat situ. Okay, so rumah saya ni second last. Kiranya line yang paling line tengah-tengah second last lah. And then selang beberapa rumah ni ada salah satu rumah tu memang rumah cikgu. Kebetulan kita memang kenal lah cikgu tu. Sebab mak saya orang jabatan. So dia kenal cikgu-cikgu yang menetap kat situ lah. And dekat taman tu memang ramai cikgu yang duduk. Okay, so cerita dia mula waktu tu ada yang saya cakap rumah cikgu tadi tu, suami dia meninggal. Suami dia meninggal dunia lah. Waktu tu dia jatuh dalam toilet. And dia minta tolong jiran-jiran lain datang minta tolong angkat suami dia ni lah. Sebab dalam rumah waktu tu cuma dia dengan anak bongsu dia. Anak bongsu dia kecil lagi kan tu, dalam umur 6 tahun macam tu. So kebetulan ayah saya mesti ada rumah. Waktu jadi tu tengah hari, saya sebelum hari Jumaat, sebelum orang pergi sembahyang Jumaat lah jadi. So jiran-jiran yang ada ni datang tolong angkat apa semua. So tak ada apa-apa yang berlaku lah time tu. Kita uruskan jenazah macam biasa semua. Macam tak ada fikir apa-apa yang pelik. Okay, then dah selesai lah pengkurungan semua. So esoknya, okay, saya waktu tu saya kerja part time. Baru habis sekolah, saya kerja part time dekat salah satu kedai dekat dengan rumah saya ni. Dia ada kawasan macam rumah kedai. So saya kerja dekat bahagian depan tu dengan adik saya lah. Adik saya pun baru habis exam kan tu. So kita sama-sama pergi kerja. So kami ni balik kerja malam, memang akan jalan kaki sebab dekat je dengan rumah. Tapi dia kira macam memusing tau. Jalan dia tu kena pusing taman permainan dulu, baru jumpa lorong rumah kami. So malam tu saya balik dalam area pukul 10 lebih dengan adik saya ni. Kita jalan kaki. Tapi masa jalan tu memang ada bau yang kata apa, tak berapa nak sedap lah bau dia. Mula-mula saya ingatkan bau bangkai, tapi bau tu lagi keras daripada bangkai. Tapi masa tu kita ni, sebab saya dengan adik ni memang mak selalu pesan balik malam-malam kalau ada bau apa-apa, nampak apa-apa, jangan cakap apa-apa, diam je. Tapi masa tu saya dah pegang tangan adik saya lah, sebab dia rasa saya macam tau. Sebab bau tu memang keras gila bau dia. And then waktu jalan dengan adik tu pun adik saya bisik-bisik lah, jangan cepat sikit. Tapi dalam hati masa tu memang tak berhenti lah fikir kan, takut ada yang tak kena lah. Memang kita rasa ada benda tak kena pun, macam ada benda ikut. Lepas tu sampai depan gate, macam mak saya dia akan bagi tahu, sampai depan rumah telefon dulu, jangan terus pergi dekat pintu.
So adik saya call mak saya. Tu mak saya dah tinjau dekat tingkap. Lepas tu mak saya tak buka pintu. Tapi dia cakap cuba buat yang macam matuk ajar. Arwah tu saya dulu dia selalu ajar. Dia kata kalau balik malam-malam nanti sebelum buka pagar rumah, petik 3 helai daun tau. Daun atau rumput yang dekat luar rumah tu. Lepas tu bacakan ayat tamah. Dah dengar ayat tamah kan? Yang tahu. Okay, baca yang tu. Lepas tu tiup daun tu. Tiup dekat daun tu. Lepas tu lempar jauh-jauh lah. Lempar keluar rumah. Jangan lempar dalam rumah. Lempar keluar. So kita memang ingat kan tu. Saya terus buat dengan adik saya benda tu. Tapi masa tu memang dah tahu lah. Memang ada yang tak kena. Bila mak saya cakap macam tu, maknanya ada yang tak kena lah. Kemudian mak dia kata okay, dah buat. Buka pagar. Basuh kaki dekat paip luar tu. Lepas tu baru buka pintu. Ikut semua okey lah. Tak tanya pun mak saya malam tu sebab tak berani nak tanya. Tak berani tanya on the spot. So besok tu waktu sarapan pagi tu mak saya cerita dengan ayah ni pasal malam tu yang kami balik tu. Dia cakap ada yang tak kena ni kan sebab semalam budak-budak ni balik nampak macam ada yang ikut je kat macam tu. So saya dengan adik memang takut lah tu. Lepas tu mak cakap okay, malam ni pergi kerja buat kereta. Walaupun dekat bawah ada kereta kan, tak payah balik dengan kaki. Okey lah. Tu pergi kerja macam biasa. Dan pergi kerja dekat area lorong kedai tu memang ada guard yang jaga. Lepas tu guard ni, saya datang tu guard ni dah bercerita tau dengan pekerja-pekerja yang kedai-kedai lain. Lepas tu kita ni cipoci nak tahu. Pergilah dekat-dekat kan. Nak dengar cerita. Tanya kenapa. Lepas tu guard cakap malam tadi waktu dia round, lepas kedai dah tutup semua, dia kata dia nampak ada seorang lelaki ni pakai template card, pakai t-shirt pagoda tapi macam dah koyak lah dia cakap. Duduk jalan pusing-pusing keliling taman ni dia kata. Dia kata mulalah jalan, lepas tu nampak lagi dia pusing lagi nak tanya. Kan takut kan. Dia kata saya risau gelandangan nak di tempat nak tidur. Tapi saya tak berani nak tanya dekat-dekat. Lepas tu dia tengok dia kata memang 2-3 kali dia nampak orang yang sama. Tapi masa tu tak terfikir lagi tau benda tu ada kaitan. And then lepas tu balik rumah malam tu pun jiran saya datang rumah. Jiran-jiran yang kenal ayah saya datang rumah. Dia cakap rumah dia orang pun kena gangguan juga. Dia cakap malam kata ada orang berdiri depan rumah macam nak minta something. Dia ada gegar pagar rumah lah. So lepas tu satu jiran ni rare sikit dia punya kisah dia. Dia tengah tidurkan anak dia. Waktu tu anak dia baby. Tidurkan dekat atas. Dekat tingkat atas. Dia kata ada orang ketuk tingkat atas tu. So bila dia buka tingkap tu dia ingat burung yang langgar tau. Tapi bila dia buka tingkap tu dia nampak ada lelaki kat bawah. So dia macam cakap lah siapa lelaki tu. Dia ke yang ketuk ke atau banding batu kan dekat tingkap kan. So macam masa tu memang dekat taman perumahan ni kecoh pasal lelaki ni. Tak tahu siapa. Okay, lepas tu benda ni berlarutan dalam seminggu saya rasa. Then lepas tu budak-budak yang selalu lepak malam-malam dekat luar pun sampaikan diorang tak banyak lepak lah. Sebab diorang pun pernah terserempak dengan lelaki ni. So benda ni jadi isu lah dekat taman ni. Then lepas tu AJK taman ni buat meeting and dia kata kena minta bantuan imam kampung sebelah lah. Sebelah tu ada kampung. So dia orang pergi lah jumpa imam. So imam cakap boleh nanti saya datang kan. So dia datang lah. Saya rasa dalam beberapa hari selepas meeting tu lah imam datang. And imam kata boleh tak ada tak orang yang baru meninggal dekat taman perumahan ni. Ini kebetulan memang itulah yang cikgu yang kita kenal tu kan. So boleh bawa saya pergi rumah dia. Lepas tu yang Zeki ni bawa lah. Ayah saya ada masa tu. Ayah saya pergi. Lepas tu sampai dekat depan rumah, ibu dah macam terpandang sesuatu tau. Dekat pagar rumah dia. Okay, lepas tu imam kata boleh tak panggilkan isteri dia keluar. Lepas tu panggil lah cikgu tu keluar. Masa tu cikgu ni pun terkejut lah tengok ramai-ramai kat luar rumah dia. Cikgu ni tanya kenapa kan. Imam cakap boleh saya tahu ini kain apa. Dia gantung kain tau dekat pagar rumah dia tu. Kain tu kain kecil je tapi penuh dengan kesan tanah-tanah.
So Imam banyak kali Imam tanya. Mula dia cakap kain tu daripada tong sampah. Kain buruk lah gitu. Dia dah basuh, dia sangkut kat pagar. Tapi Imam macam saya rasa Imam tahu benda tu apa kan. Imam tanya, awak cakap lah betul-betul kan? Sebab ini ada kaitan dengan orang yang dah pergi, dia cakap macam tu. Lepas tu lama tu baru dia cakap. Dia kata tu sebenarnya kain yang tutup jenazah suami dia dekat bahagian muka. Saya tak pastilah yang ni cara kapannya macam mana kan. Tapi dia boleh ambil kain tu, bawa balik and then dia gantung. Sebab dia kata mak mertua dia cakap itu boleh jadi macam apa, kalau macam kata anak yang bongsu, sebab anak bongsu ni rapat dengan arwah ayah ni. Dia kata setiap kali anak dia rindu ke apa, kain tu boleh jadi macam perantara lah. Dia macam tu. So dia terlalu sedih dan dia percaya apa yang mak mertua dia cakap. So dia bawa balik kain tu tanpa basuh, tanpa apa, dia sangkut dekat pagar. Lepas tu Imam cakap yang ni kena uruskan balik, pulangkan balik kan, sebab ni pakaian dia. Imam kata nanti petang ni bawa balik kain ni, tanam dekat kubur dia. So ahli keluarga dia datang lah, ambil kain tu and then pulangkan balik dekat tempat yang sepatutnya lah. Dan lepas tu ayah saya dengan kawan dia nak tanya Imam, apa kaitan kain tu dengan lelaki tu. Dia cakap sebenarnya yang lelaki tu cuma orang kata apa, gangguan syaitan je. Syaitan ambil kesempatan dekat apa yang berlaku sekarang ni untuk menakut-nakutkan orang. Dia kata sebenarnya kalau ikutkan memang tak boleh ambil kan, sebab itu kain tu memang dah jadi pakaian orang yang dah pergi. Dia kata kalau ikutkan tak payah ambil pun tak apa, banyak lagi cara lain untuk hilangkan rindu anak ni. Tak semestinya dengan cara macam tu. Itulah Imam pesan. Dia kata lain kali kalau apa-apa tanya orang yang tahu pasal benda ni, jangan ikut dia betul-betul kan. Kadang-kadang dia akan datangkan kesan yang buruk pada orang lain. Itulah kisah ni. Okay, ni pun menarik ni man. Yalah. Ni first time aku dengar petua macam ni. Kan ambil kain, selalu orang ambil kain mayat ni sebab nak tikar nombor. Tali. Tu tali lah kan. Yang ni ambil kain untuk rindu anak Kenapa tak bagi tunjuk gambar je ke apa ke kan? Mungkin lah dia kata bila pegang tu mungkin benda tu datang ke, aku tak tahulah kan. Mainan. Cuma jelah siapa sangka dengan kain tu saja boleh mengganggu satu taman. Dan ada lupa nak tanya, adakah yang wajah lelaki yang berlega di taman tu adalah wajah sama dengan yang si mati tu? Kalau ikutkan yang mana yang terserempak tu memang cakap macam tu lah. Dia kata sebab dia berjalan, ada orang yang jumpa memang nampak dia berjalan, tapi macam kami tak tahu pun dia berjalan ke apa, sebab yang kami tu bau je lah. So yang mana yang nampak dia berjalan tu, daripada sisi tu mana kata memang ada irat-irat arwah yang meninggal ni. Tapi tak tahulah kan, sebab masa tu kalau yang jumpa ni pun kebanyakannya budak-budak muda. So diorang tak berapa kenal orang yang tinggal kat taman ni. Tapi daripada cerita-cerita diorang tu, memang kita rasa fizikal tu memang ada macam arwah ni lah. Okay. Jadi kalau rindukan seseorang yang dah pergi, better sedekahkan Fatihah ke, baca Yasin ke, itu lebih baik lah. Dan ni jadi pedoman lah supaya bila buat benda ni, dia bukan menyusahkan diri sendiri je tau. Satu taman kena. Betul lah kan? Tak masalah. Yalah, dan benda yang dibawa ambil tu pun adalah pakaian kan, pakaian si mati tu. Kita tak perlu lah orang kata mengambil benda yang memang khas untuk dia pergi ke sana dah. Kau ambil macam kita pun nak kata tu bukan ni permainan jin, ni sudah permainan jin, tapi yalah ibaratnya kita mengganggu benda tu, menyebabkan semua orang terbabit lah. Dan dia boleh buat benda ni jadi fitnah tau. Betul? Kan cakap ini mesti keluarga cikgu ni ada main barang ni. Kan ada keturunan ke apa ke kan. Mungkin ada tak masa tu rumours macam tu bercakap? Ada. Memang ada. Nampak itu. Ada yang cakap mungkin ada ilmu-ilmu yang dia belajar tak diberhentikan. Memang ada dengar lah. Biasalah kan. Itu yang tak okey tu Jadi jadikan cerita ni sebagai pedoman, ambil iktibar supaya kita dapat jadikan pengajaran, boleh share juga Okey, baik. Jadi terima kasih kita nak ucapkan kepada Ain kerana
berkongsi beberapa 3 cerita yang sangat menarik pada kami. Betul. Dan kami sebenarnya yakinlah lepas ni orang minta nak part 2 Ain boleh. Jadi kalau lepas ni diseru lagi boleh Ain? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Ada lagi saya simpan. Oh, kalau ada lagi tu harap-haraplah datanglah. Tak ada apa tu. Yalah. Boleh, insyaAllah. Okey. Dekat lah tu. Betul. Okey, baik. Jadi mungkin Ain ada sepatah dua kata nak share dengan penonton Santai Chill. Okey, untuk penonton atau pendengar Santai Chill, saya just nak bagi tahu tetaplah sokong Santai Chill ni, sebab saya rasa dia antara platform yang sesuai lah. Bukan sekadar untuk berkongsi cerita, tapi anda semua boleh dapatkan sesuatu daripada kisah-kisah yang diceritakan tu. Tak semestinya kita dengar untuk orang kata apa, entertainment, untuk enjoy cerita seram, tapi sebenarnya ada pengajaran di sebalik setiap cerita yang disampaikan. Itu daripada saya lah. Kembang dengar habis. Okey, terima kasih lagi sekali Ain kerana menyokong Santai Chill. Ni dah lama layan dah ni Santai Chill? Lah budak. Okey, baik. Selalu dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, dan terima kasih juga pada korang semua yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Macam biasa lah, nanti kalau kau nak kau komen lah banyak-banyak nanti kita bujuk Ain untuk part 2. Okey, terima kasih kepada caller hari ni kerana sudi berkongsi cerita dengan Santai Chill. Sebelum tu kita nak bagi tahu, mungkin ada tertanya lagi tentang Expert Overseas Academy ni apa kan. Jadi korang boleh daftar dan korang akan belajar macam mana nak set up account, macam mana nak cari produk yang sesuai, cara macam mana nak dapatkan courier yang terbaik, dan macam mana korang nak set up gudang di overseas ataupun United States. Betul. Siapa sangka korang duduk dekat Malaysia tapi korang miliki gudang dekat US. Dan yang paling penting, duduk dekat Malaysia, gaji USD. Ya, apa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Anda dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.